Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik 12, larangan dalam muamalat, iaitu kita akan menyentuh tentang riba. Dalam tajuk ini kita ada beberapa subtopik, antaranya yang pertama definisi riba, barangan ribawi, jenis-jenis riba, perbezaan antara riba dengan keuntungan, kesan riba dalam muamalat dan kehidupan, dan yang terakhirnya isu-isu semasa tentang riba. Jadi kita masuk yang pertamanya, definisi riba. Riba menurut bahasa Arab bermaksud lebihan, pertambahan ataupun perkembangan, ziyadah. Dari segi syarak, riba membawa maksud sebarang pertambahan dalam sesuatu barangan ribawi atau tambahan ke atas hutang disebabkan antaranya tempoh masa yang dipanjangkan. Justru daripada definisi di atas yang kita sebutkan tadi, riba berlaku dalam dua perkara ataupun riba berlaku dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, pertambahan dalam urusan barangan ribawi, barangan riba. Contohnya kita berjual beli atau kita menukarkan barangan riba seperti 10 gram emas lama di trade in, ditukarkan dengan 9 gram emas baru. Kuantiti tak sama. Ataupun 10 kilogram beras basmati, beras yang baik, ditukarkan dengan 8 kilogram beras yang kurang kualiti. Justru di sana pertukaran barangan ribawi. Kita akan lihat nanti barangan ribawi itu apa benda yang kuantitinya tidak sama. Itu satu dalam barangan ribawi. Yang keduanya, pertambahan dalam urusan hutang. Contohnya kita pinjam duit dengan seseorang yang mengenalkan faedah sebanyak beberapa persen. Contohnya 5% daripada pinjaman tersebut. Kemudian satu lagi, oleh kerana tempoh pembayaran yang dilanjutkan ataupun kita gagal membayar, maka orang yang meminjamkan duit itu mengenalkan faedah ataupun bayaran tambahan, maka itu dianggap juga sebagai riba dalam hutang. Justru riba sebenarnya diharamkan dalam Islam. Dalil pengharamannya termaktub dalam Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama seluruh dunia lah ya, dulu dan kini. Dalam Al-Quran, kalau kamu buka ayat menyentuh tentang riba dalam muka surat 47, iaitu ayat 275 sampailah ayat 279 tu dia berkaitan pengharaman riba. Antaranya disebutkan oleh Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu juga umat Islam dan ulama seluruh dunia menyatakan riba adalah haram, termasuk dalam dosa-dosa besar. Al-Imam Mawardi sebutkan bukan setakat riba ini haram dalam ajaran Islam, dia juga diharamkan dalam kitab-kitab samawi yang lalu. Maksudnya agama Kristian, ajaran Yahudi juga mengharamkan riba. Dan riba ini sebenarnya adalah satu dosa besar. Ajaran asal, kitab Taurat dan kitab Injil juga mengharamkan riba. Kemudian, yang keduanya kita lihat barangan ribawi. Yang ni kamu kena ingat, dan hadis yang Ustaz tunjukkan ini, Ustaz harap semua pelajar dapat menghafalkannya sebab kamu akan menggunakannya sampai akhir hayat kamu bila disentuh tentang persoalan riba. Iaitu hadis daripada Ubadah bin Samit dan juga ramai perawi yang lain, antaranya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi SAW bersabda, az-zahabu biz-zahab, pertukaran emas, fiddatu bi-fiddah, perak dengan perak, kedua-dua ini dianggap sebagai mata wang. Kemudian biburi, gandum dengan gandum, wa syairu bi syairi, dan bali dengan bali, wa tamru bi tamri, kurma dengan kurma, wa milhu bi
adalah contoh asasi. Jadi apa syarat yang sama berat? Yadan biyadin. Yadan biyadin ni maksudnya serahan on the spot. Maksudnya serahan tangan secara terus. Tak boleh bertangguh, tak boleh hutang, tak boleh bayar secara angsuran. Ini berlaku apabila pertukaran antara barangan ribawi yang sama. Contohnya emas tukar dengan emas mestilah di sama berat dan juga hendaklah diserahkan pada masa yang sama dalam majlis on the spot. Kemudian yang kedua, kalau itemnya berlainan tapi masih lagi jenis yang sama. Contohnya duit RM Malaysia tukar dengan emas. Maksudnya dia satu syarat saja, mesti on the spot. Tak boleh secara tangguh hutang. Contohnya kita beli emas, mesti beli secara tunai. Tak boleh bayar secara tangguh. Begitu juga emas hendaklah diserahkan dalam majlis kontrak. Tak boleh ditangguhkan, diserahkan pada esok ataupun pada bila-bila masa yang lain. Begitu juga yang lain. Kemudian, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ أَصْنَافِ, andai kata jenis barangan itu berbeza. Contohnya RM ni mata wang, kita tukar dengan makanan asasi. Contohnya kita nak tukar duit dengan beras. Jadi maksudnya kita beli beras. Maksudnya disebut itu fabi'u kaifa syi'tum. Maka bolehlah engkau beli tanpa sebarang syarat. Maksudnya belilah seperti mana yang engkau kendaki. Maksudnya kalau kita beli begitu dengan jenis barangan yang berlainan ataupun kategori yang berlainan, maka dia tidak ada syarat, dua syarat di atas. Perkara ini boleh kamu tengok dalam slide yang seterusnya. Ustaz dah bagi contoh. Maksud hitam tu mesti memenuhi dua syarat, iaitu sama berat dan mesti diserahkan pada masa yang sama. Yang kelabu tu satu syarat saja, iaitu mesti diserahkan pada masa yang sama ataupun on the spot. Maka yang putih itu tidak ada sebarang syarat. Justru kalau kita ambil contoh mata wang ringgit Malaysia sebagai contohnya. Ringgit tukar dengan ringgit mestilah dalam bentuk kuantiti yang sama. RM10 tukar dengan RM10 dan mesti diserahkan pada ketika kontrak itu. Kemudian kalau ringgit dengan dolar, kedua-duanya adalah item yang sama, bahagian yang sama, tapi dia jenis berlainan. Jadi dia ada satu syarat saja, iaitu ringgit bila ditukarkan dengan dolar, dia mesti ada satu syarat, iaitu mesti on the spot. Mesti diterima pada hari yang sama dalam majlis yang sama. Kemudian kalau ringgit Malaysia, dia item mata wang, ditukar dengan makanan asasi, contohnya beras, maka dia bertanda putih, iaitu tidak ada sebarang syarat. Kemudian yang ketiganya kita perlu ketahui juga adalah jenis-jenis riba. Tapi Ustaz nak sebutkan, dalam kamu tengok kitab fiqh, contohnya fiqh Syafi'i, riba yang disebutkan ada tiga. Yang masyhurnya ada dua, iaitu riba al-fadli dan juga riba an-nasi'ah. Riba al-fadli maksudnya riba yang ada pertambahan. Contohnya hutang RM10 bayar RM9. Itu riba al-fadl. Yang kedua riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ni maksudnya riba pembayaran disebabkan tempoh yang dilanjutkan, tempoh yang lama. Contohnya kita pinjam RM10 tapi oleh kerana tempohnya lama, kita bayar esok ataupun kita bayar minggu depan, maka kita dikendaki bayar lebih daripada itu, maka itu dipanggil riba an-nasi'ah. Tapi pada zaman zaman kontemporari, zaman moden ini, ulama biasanya membahagikannya kepada dua yang besar, iaitu riba ad-duyun, iaitu riba yang wujud daripada hutang, dan yang keduanya riba al-buyu', riba al-buyu', iaitu yang wujud daripada jual beli. Riba ad-duyun maksud apa? Riba ad-duyun yang wujud daripada hutang ni adalah pertambahan ataupun faedah yang terhasil daripada pinjaman pokok atau disebabkan kegagalan membayarnya dalam tempoh tertentu. Maksudnya dia ada dua ciri riba ad-duyun, tapi kedua-duanya adalah hasil daripada hutang.
Yang pertama dipanggil riba al-qarar, iaitu kadar ataupun manfaat tambahan yang dikenakan kepada peminjam ke atas jumlah pinjaman pokok yang disyaratkan pada awal kontrak. Katakan kita pinjam RM10, tapi kita pinjam RM1,000. Kemudian kita kena bayar daripada jumlah pokok itu sebanyak 1,100. 10 kita pinjam apa tadi? 10,000. Maka kita kena bayar 11,000. Maka itu dia 1,000 itu dianggap sebagai riba al-qarar. Contohnya berlaku di bank. Tapi bila kita sebut di bank ni, bila bank Islam dia tak termasuk riba. Sebab apa? Sebab kontrak itu bukan kontrak al-qarar, bukan kontrak hutang, tapi kontrak jual beli, kontrak musyarakah, kontrak mudharabah ataupun kontrak apa-apa saja, termasuk juga kontrak bai' mu'inah, itu tak termasuk riba. Tapi kalau bank konvensional, contohnya kita pinjam RM10,000. Kemudian bank menetapkan faedah sebanyak 10% daripada jumlah tersebut. Maksudnya kita tambah RM1,000. Maksudnya kita kena bayar RM11,000. Maka RM1,000 itu adalah dianggap sebagai riba ad-duyun, jenis al-qarar. Yang keduanya, riba ad-duyun jenis riba al-jahiliyah adalah kadar ataupun manfaat tambahan yang dikenakan kepada peminjam yang gagal membayar jumlah pinjaman seperti yang ditetapkan dalam tempoh yang dipersetujui. Contohnya kita pinjam RM1,000 dan kena bayar balik dalam tempoh 2 bulan. Kemudian denda sebanyak 100 sebagai contohnya akan dikenakan ke atas kita jika kita gagal melunaskan hutang tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, dalam tempoh 2 bulan itu. Jadi 100 ini dipanggil riba ad-duyun jenis al-jahiliyah. Tapi kita kena ingat sistem pembayaran Islam dia tidak menggunakan akad pinjaman seperti mana contoh yang kita sebutkan tadi. Tapi bank Islam menggunakan pembiayaan berdasarkan kontrak Islam seperti BBI, baik bersama ajil, bai' mu'inah ataupun ijarah, nak beli rumah kan, dan seumpamanya. Okey. Kemudian yang keduanya riba al-buyu', iaitu riba yang wujud daripada jual beli. Ingat riba ada dua kategori, satu daripada hutang, yang kedua daripada jual beli. Iaitu pertambahan ataupun faedah yang terhasil disebabkan pertukaran dua item ribawi. Kita ingat tadi item ribawi tadi kan, ada kan? Pertukaran dua item ribawi ini yang tidak sama berat, ataupun kuantiti tak sama, ataupun dilakukan secara bertangguh. Jadi riba al-buyu' pun ada dua. Satu berkaitan berat, yang kedua berkaitan tempoh. Berat dan tempoh. Okey, yang pertamanya riba al-fadl. Riba al-buyu' jenis al-fadl, iaitu jual beli ataupun bertukar dua barangan ribawi yang sama jenis. Tetapi berbeza kuantiti. Sebagai contohnya, item ribawi apa dia? Contohnya emas dan emas. Contohnya 10 gram emas berkualiti jenis 916 ditukar dengan 15 gram emas jenis 750. Ataupun emas 999 dapat ditukar gram emas berkualiti, tidak berkualiti. Tapi dia punya kuantitinya berkurang. Maka itu adalah riba. Sebab apa? Sebab pertukaran itu adalah jenis item ribawi yang sama berat dan sama jenis. Jadi perlu sama berat lah. Yang kedua riba an-nasab, iaitu jual beli atau bertukar dua barangan ribawi yang sama jenis secara tangguh. Tadi tentang berat, tentang kuantiti. Yang kedua ini tentang ada penangguhan dalam tempoh tertentu. Sebagai contohnya, 10 gram emas dijual dengan harga RM900 secara tangguh ataupun secara hutang ataupun secara angsuran. Maksudnya kita beli emas tu, dia punya kontraknya tidak disempurnakan dalam masa kontrak. Maksudnya sama ada duit tidak dibayar ketika itu, maksudnya kita beli emas secara hutang, ataupun kita dah bayar duit tapi emas tak dapat kepada kita. Maksudnya emas tu ditangguhkan penyerahan. Maka kedua-dua itu dipanggil riba an-nasab.
Jadi kita kena ingat dua barangan ribawi yang contoh riba nasab apa benda? Yang pertama tadi emas, yang kedua adalah ringgit Malaysia. Maksudnya kita beli emas lah. Sebab apa? Sebab mata wang, emas, perak, ringgit, dolar, semuanya adalah jenis yang sama, iaitu jenis mata wang. Kemudian yang ketiganya, di sana ada perbezaan antara riba dengan keuntungan. Tentu kamu akan bertanya, Ustaz, mak saya buat pinjaman, beli rumah. Tapi mak saya beli rumah kalau dengan developer harganya 100,000. Tapi bila mak saya bayar setiap bulan kepada bank, dia tak jadi 100,000, dia jadi 150,000 ataupun 120,000. Jadi maksudnya 20,000 ini adakah dia ini riba? Tidak. 20,000 ini adalah profit ataupun keuntungan. Sebab apa? Sebab dia menggunakan kontrak Islam. Justru kita kena bezakan antara riba dan juga keuntungan. Sebab apa? Sebab riba ini dia tidak sama dengan jual beli. Sebab jual beli yang akan menghasilkan keuntungan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 kalau kita tengok sebut apa? Allah SWT firman, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitan. Yatahabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba ni dia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat kecuali mereka itu dibangkitkan seolah-olah dihasut oleh syaitan. Maksudnya dalam keadaan yang gila. Sebab apa? Zalika bi'annahum, kerana yang demikian itu, kerana mereka mereka berkata innamal bai'u mislu riba. Mereka kata apa? Riba itu sama dengan jual beli. Jual beli ni sama dengan riba saja. Maksud dia kata keuntungan ni sama dengan riba saja. Ini orang yang kata jual beli ni sama dengan riba, mereka itu diberi ancaman oleh Allah SWT dengan kebangkitan hari akhirat kelak dalam seolah-olah syaitan yang dirasuk. Sedangkan Allah SWT sebut wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Justru daripada ayat ini kita kena faham bahawa riba itu dia berbeza dengan untung. Sebab apa? Riba haram. Untung tu satu transaksi yang dihalalkan. Sebab apa? Sebab riba ini dia manfaatnya hanya kepada satu pihak. Kepada pihak mana? Kepada pihak yang memberi hutang. Sebaliknya jual beli ini bermanfaat kepada penjual dan juga pembeli. Sebab apa? Sebab penjualkan suatu barang. Jadi penjual itu dapat untung daripada hasil jualannya. Maka pembeli pula mendapat manfaat daripada barang yang jual tersebut. Jadi itu yang membezakannya di antara riba dan jual beli. Begitu juga faedah riba ini biasanya diperolehi hasil kelewatan bayaran hutang. Sedangkan kalau dalam keuntungan, contohnya dalam keuntungan jual beli, hasil yang kita dapat hasil daripada pertambahan daripada modal jualan barangan. Maksudnya pembeli untung tu dia beli daripada pembekal RM10, dia jual RM11. Baik murabahah sebagai contohnya. Maksudnya RM1 itu adalah profit, adalah untung. Tapi riba tadi, bila orang lain bayar lewat, maka dikenakan bayaran. Kemudian riba juga berbeza sebab riba ini dia mengambil hak orang lain secara batil dengan cara penindasan. Menindas orang yang berhutang sebagai contohnya. Orang hutang ni dahlah susah. Lepas tu bila dikenakan riba pula tinggi sebagai contohnya, sampai 3%, sampai 4%, sampai dikejar oleh alum dan seumpamanya, ini secara batil, menindas. Sedangkan untung ini adalah keadilan kepada kedua-dua pihak, ada manfaat kepada kedua-duanya. Kemudian riba ini dia tidak ada risiko. Sebab apa? Sebab risiko kepada pemberi hutang. Sebab apa? Sebab dia bagi hutang, kemudian dia goyang kaki saja. Sebab duit masuk. Duit masuk bukan setakat nilai dia bagi hutang, malahan bertambah dengan riba. Dia bagi hutang sebanyak 1,000 saja. Dalam 3 bulan, dia boleh dapat 1,200 sebagai contohnya. Dengan duduk lenggang saja, tanpa sebarang risiko. Kemudian
keuntungan pula dia ada risiko. Risiko daripada transaksi itu sendiri, iaitu risiko kerugian. Contohnya dalam pelaburan Islam sebagai contohnya, dia terdedah kepada untung dan rugi. Kalau kamu masuk satu pelaburan, dia tidak ada risiko rugi, wajib untung. Itu bukan pelaburan menurut Islam. Kamu kena faham itu. Profit dalam Islam daripada invest, dia mesti ada profit, dia mesti ada risk. Jadi begitu juga kalau barang rosak dan seumpamanya. Jadi adalah salah satu perbezaan juga, riba ni hasilnya tetap. Maksudnya kalau kita bagi hutang 1,000, bayar dalam tempoh sebulan 1,100, maksudnya 100 itu hasilnya tetap akan dapat. Tapi untung ni kita sebut tadi dia ada risk. Sudah tentulah masa yang diambil. Mungkin hari ni untung, esok tak untung. Mungkin dari segi kuantiti hari ni untung sikit, esok untung banyak. Kemudian jumlah lot keuntungan juga tidak menentu. Inilah konsep perbezaan antara riba dan juga keuntungan. Kemudian yang seterusnya adalah kesan riba dalam muamalat. Riba ini memang satu instrumen yang boleh memusnahkan sistem ekonomi. Bukan setakat diri kita, bukan setakat masyarakat kita, bukan setakat company kita, malahan negara juga akan bankrupt, akan musnah. Malahan dunia juga akan musnah. Lebih kurang 10 tahun lalu kamu tengok ekonomi Amerika macam mana. Rumahnya jatuh harga mendadak. Sebab apa? Sebab hasil daripada riba ini, di mana orang tidak boleh membayar hutang. Malahan negara yang banyak berhutang, melebihi kadar KDNK, keluaran dalam negara kasar, maksudnya seolah-olah negara itu akan musnah. Maksud apa? Sebab bila dia berhutang, dia kena bayar hutang. Bila tak bayar hutang, maka negara itu, kalau seorang individu pun tak boleh bayar hutang, dia anggap muslim, maka negara juga banyak berhutang dengan Bank Dunia sebagai contohnya, dia akan juga musnah. Musnah sebab apa? Sebab riba. Kadang-kadang kita ni, contohnya kita ambil pinjaman sikit saja. Tapi bila kita tengok contohnya berhutang dengan Along, dengan ceti haram, kadang-kadang kita pinjam 1,000 saja. Tapi bila 10 tahun, kita tengok-tengok rupanya kita masih lagi berhutang 1,000 juga. Sebab setiap bulan yang kita bayar itu bukan dia punya modal kita, modal hutang tu, tapi adalah profit saja ataupun riba saja. Riba saja yang kita kena bayar. Dan Ustaz pernah berjumpa dengan ramai orang yang dia ni berhutang dengan Along. Dia berhutang asalnya, Ustaz pernah satu kes di Seksyen 16 Shah Alam, dia berhutang hanya 4,500. Tapi selama lebih kurang 5 tahun, bila disemak, baki hutangnya adalah sebanyak 5,000 lebih. Tentu kamu pelik kan? Pinjam 4,500. Tapi dah 5 tahun hutangnya jadi 5,500. Bertambah. Bukan berkurang sedangkan dia bayar. Rupanya bila kita semak balik, bila kita bayar contohnya sebulan 100 sepatutnya bayar, tapi kita bayar hanya RM75 saja, maka bulan depan dia akan bertambah lagi riba. Dipanggil dalam Islam dipanggil ad'afan mudha'afah, iaitu riba yang berlipat kali ganda. Ini semuanya boleh merosakkan negara dan dunia. Begitu juga riba ini boleh merosakkan hubungan sesama manusia, membina jurang antara kasta, orang miskin, orang kaya. Bila orang miskin tak banyak susah, maka berlakulah gejala sosial, mencuri, merompak dan seumpamanya. Malahan riba juga dia menindas orang miskin. Orang kaya semakin kaya, orang miskin papa ke dana. Yang kayanya siapa? Yang kayanya Along. Yang kayanya siapa? Yang kayanya ada setnya ceti haram. Dia akan kalau sebuah negara itu bila menambah hutang boleh memufliskan negara. Individu tambah hutang boleh memufliskan hutang diri kita. Andai kata kita tidak mampu membayar hutang dan juga riba-riba yang dikenakan. Justru Islam mengharamkan riba, malahan riba ini adalah berdosa besar. Dalam hadis disebut antara sab'u mubiqat, 7 dosa-dosa besar, antara yang keempat, label yang keempat adalah riba. Begitu juga ayat yang kita baca tadi, kalau di hujung tu disebut apa? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang ambil
riba ni dia adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal. Maksudnya dosa besar ni akan kekal dalam neraka. Malahan orang yang terlibat dengan riba juga diisytiharkan perang oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Seolah-olah orang yang makan riba ni, dia ni berperang dengan Allah, berperang dengan Rasul. Dalam ayat Al-Quran, dalam kalau kamu tengok ayat tadi di bawah sana disebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, adalah kamu menjauhi saki baki riba. Sebab apa? Di hujung ayat disebut apa? Fa illam taf'alu, kalaulah kamu tak tinggalkan riba ini, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, akan diisytiharkan seolah-olah kamu ini berperang dengan Allah dan juga dengan Rasulnya. Ini beratnya riba. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan orang yang makan riba ini, dia ni seolah-olah berzina dengan keluarganya sendiri. Ini semuanya adalah dosa besar. Malahan dalam hadis yang lain Allah SWT melaknat pemberi dan juga penerima riba. Ini semuanya adalah kesan yang buruk riba dalam ekonomi, dalam muamalat dan juga dalam kehidupan manusia di atas muka dunia ini. Kemudian yang terakhirnya kita akan lihat sikit tentang isu-isu semasa tentang riba. Ustaz tak nak sebutkan secara detail semua ni, kamu boleh baca dan juga kamu boleh buat bacaan tambahan, buat kajian tambahan. Ini antara isu-isu semasa tentang riba banyak dalam transaksi kita. Antaranya adalah simpanan di bank konvensional. Antaranya juga adalah fixed deposit dalam secara konvensional. Antaranya juga adalah pelaburan dana yang dijamin keuntungannya dengan kadar peratusan tertentu. Contohnya apa dia? Kamu labur RM10,000, kamu akan dapat, wajib akan dapat RM12,000. Maksudnya dia sebut apa? Fix. Ditentukan lebih awal. Maka itu adalah riba. Kemudian riba dalam pinjaman rumah, kenderaan, beli barang, beli perabot dan seumpamanya melalui institusi kewangan konvensional. Begitu juga hutang dengan ceti alung yang mengenakan faedah yang gila-gila. Ini semuanya riba. Kemudian antaranya lagi penggunaan kad kredit konvensional yang kemudiannya kita tidak membayar hutang yang ditetapkan itu dalam tempoh yang dibenarkan. Contohnya bila kita guna kad kredit, bila kita swipe tu, kata kita beli barang, baju sebanyak RM200. Kemudian bila sampai bil, dia kena bayar biasanya sebelum awal bulan yang berikutnya. Maksudnya diberi masa dalam lebih kurang 20 hari sebagai contohnya. Kalau lepas 4 bulan, bulan berikutnya, sebagai contoh, kalau kita tak bayar, maka kita akan terdedah dengan riba. Justru kena pakai kad kredit Islam lah. Kemudian dalam insurans konvensional, maksudnya bukan takaful lah. Begitu juga pajak gadai konvensional, pajak gadai kilentong, pajak gadai tipu. Ini pajak gadai yang konvensional yang tidak dibenarkan. Bohong, pajak gadai bohong, tipu dan juga cilentong, semuanya melibatkan riba. Kemudian dalam jual beli pelaburan emas yang dilakukan secara hutang, ini juga riba. Kemudian dalam money exchange, tukaran mata wang asing, yang ada penangguhan, ada angsuran. Cuma sekarang ni kalau kamu pergi ke money exchange yang berdaftar di negara kita ni, semuanya akan dapat on the spot. Itu tidak ada masalah. Kemudian forex di internet juga dia ada masalah seperti mana yang kita bincangkan sebelum ni tentang leverage, tentang rollable interest, semuanya tidak dibenarkan. Kemudian program internet kita dah sentuh sebelum ni, tentang force metric, dan juga skim piramid. Ini semuanya bentuk-bentuk riba jahiliah pada zaman moden. Jadi Ustaz setakat itu sajalah. Mudah-mudahan ada kebaikannya kepada kamu, dan Ustaz nak ingatkan bahawa tajuk berkaitan riba ini adalah tajuk yang penting dan diharapkan kamu dapat memahami dan dapat menghebahkan kepada orang lain. Aku dah qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.